Saya bagi contoh satu. Macam mana nak baca sirah Nabi? Satu sirah saya baca. Biar ayah dengar cerita ni. Dan ni termasuk juga dengan bagaimana kecintaan para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni berkenaan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Zubair diceritakan pada ketika umur beliau 10 tahun. Nah, waktu ketika beliau berumur 10 tahun, dalam hadis disebutkan bahawa baginda Nabi pernah memberikan kepada beliau dengan darah bekam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bagi darah bekam tadi. Saya baca nasnya. Nas hadis tadi baca, dan tuan-tuan dengar macam mana baca hadis Nabi. Dan macam mana membicarakan tentang para sahabat Nabi. Dan ambil macam mana saya baca ni. Rahmat Allah Ta'ala kepada para guru kami. Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Maulana Ali Imam Ali Jum'ah. Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani Rahimahullah. Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Dan juga para guru kami. Maulana Syekh Ali Saleh. Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi. Dan para guru-guru kami yang mengajarkan kami dengan adab ketika membaca tentang para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis. Annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Sayyidina Abdullah bin Zubair datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedang pada waktu itu Nabi sedang berhijamah. Waktu bila beliau datang? Dalam sirah disebut beliau datang waktu itu umurnya 10 tahun. Abdullah bin Zubair umurnya 10 tahun. Beliau pernah ditahnik oleh Nabi dan Sayyidina Asma membawa beliau sebaik melahirkan. Terus dibawa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temu terus dengan Rasulullah. Tak tunggu dah. Dan bawa kepada Nabi, dan waktu itu kata Sayyidatina Aisyah, kami mencari-cari tamar untuk diletakkan di dalam mulut Sayyidina Abdullah. Dan Nabi menamakan beliau dengan Abdullah. Dan waktu ketika nak cari tamar itu, dan jumpalah sebiji tamar, dan Nabi SAW mengunyah tamar tersebut dan memasukkan tamar tadi ke dalam mulutnya Abdullah. Dan apa kata Sayyidatina Asma? Ini kena ambil bahan. Sayyidatina Asma kata, beliau sangat gembira kerana apa? Kerana perkara pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah adalah riq an-Nabi SAW. Air liurnya baginda Nabi. Dia tak sebut tamar. Ya, dia tak sebut tamar. Dia sebut air liurnya Nabi yang mula masuk ke dalam mulutnya Abdullah. Dan waktu Sayyidina Abdullah bin Zubair berumur 7 tahun, beliau datang berbai'ah dengan Nabi SAW. Dan Nabi sangat gembira. 7 tahun dah berbai'ah dengan Rasulullah. Umur 7 tahun. Dan umur dia 10 tahun. Waktu itu ketika sedang Nabi SAW berhijamah, berbekam, lalu dia datang kepada Nabi. Falamma faragha qala ya Abdullah, izhab bihadha dam fa'ahriqhu hatta la yarahu ahadun. Nabi kata, wahai Abdullah, bawa darah ini, tolong pergi buang darah ini di tempat yang seorang pun tak tengok. Ya, hadis ni baca. Sayyidina Abdullah bawa pergi mana? Diceritakan bahawa beliau pergi ke melepasi dinding-dinding Madinah Al-Munawwarah. Tak mau bagi orang tengok. Falamma baraza 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam amada ila dam fasyaribah. Lalu beliau pergi duduk di belakang dinding, tempat yang dia tengok orang dah tak ada, lalu diminum darah tersebut. Dalam riwayat disebutkan lagi, baki darah tadi dijilat oleh beliau. Diminum. Habis. Kemudian datang bertemu dengan Nabi. Maka Nabi SAW tanya kepada beliau, ya Abdullah, madza sana'ta? Kamu buat apa, wahai Abdullah? Kamu buang di mana darah tersebut, wahai Abdullah? Itu maksud Nabi. Maka kata Sayyidina Abdullah, ja'altuhu fi akhfa makanin zanantu annahu yakhfa 'alan nasi. Saya telah membuangnya ya Rasulullah di tempat yang zanantu. Zanantu di sini dalam bahasa Arab bukan dengan makna zan, tapi dengan makna yakin. Saya yakin katanya. Ini bahasa Arab. Nah, zan di sini dengan makna yakin. Dalam bahasa Quraisy, zan juga dengan makna yakin. Saya yakin tak ada siapa pun tahu melainkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sebut melainkan Allah dan Rasul. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bohong pada Nabi pada waktu itu. Sayyidina Abdullah bohong pada Nabi. Dia tidak bohong. Dia sebut dengan jelas.
saya buang di tempat yang saya rasa orang tak tahu. Dan saya yakin orang tak tahu tempat tu melainkan Allah dan Rasul dia tahu. Bohong? Tak bohong. Itu cakap benar tu. Berapa kata Nabi, la'allaka syaribtahu. Kamu minum darah tu, wahai Abdullah. Maka kata Sayyidina Abdullah, na'am. Saya minum ya Rasulullah. Umur 10 tahun. Dan apa kata Nabi? Walima syaribtad dama. Kenapa kamu minum darah, wahai Abdullah? Yani kenapa kamu minum darah tu, wahai Abdullah? Dan kemudian Nabi sambung. Nabi tak cela beliau. Nabi tak kata, hadza bid'ah, hadza kadza wa kadza. La. Nabi kata kepada dia, wailul linnasi minka wa wailul laka minan nas. Wailun linnasi minka. Wailun linnasi minka dengan makna apa di sini? Yani orang yang akan celaka kepada manusia dengan sebabmu, wahai Abdullah. Kalau orang memerangimu nanti, orang itu celaka. Wa wailul laka minan nas. Dan dengan sebabmu jugalah, kalau kata kamu memerangi orang tersebut, mereka dicelakakan. Mereka memerangimu, mereka dicelakakan. Baik. Boleh tak kalau kita terjemah? Wailul laka minan nas. Wailul laka minan nas. Wailul linnasi minka wa wailun laka minan nas. Dengan makna, karena itulah Sayyidina Abdullah dicelakakan karena minum darah. Ada kotak. Tak ada siapa pun ulama hadis syarah macam tu. Ini disebutkan kata beliau diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan ujian yang berat selepas itu seperti mana apa? Seperti mana mendapatkan cercaan, makian, dibunuh, diperangi oleh Hajjaj, Yusuf Al-Thaqafi. Dan tentera-tenteranya. Sehingga beliau dibunuh. Adalah kerana apa? Kerana menanggung benda yang besar dalam tubuhnya. Iaitu darah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kamu menanggung darahku dalam tubuhmu, wahai Abdullah, kamu akan menerima ujian yang berat selepas ini. Dan tapi orang yang memerangimu dicelakakan, yang kamu perangi dicelakakan. Maknanya Sayyidina Abdullah dalam keadaan dihina pada waktu tersebut dimarahi oleh Nabi. Tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Malah, apa yang berlaku dengan sebab darah tadi masuk? Sayyidina Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang kekuatan tubuh badan Sayyidina Abdullah setelah minum darah Nabi. Dikatakan bahawa beliau berpuasa tidak berbuka. Walaupun itu mungkin itu ijtihadnya beliau. Selama 7 hari berturut-turut. Disebutkan dalam hadis, diceritakan bahawa ahli ilmu menyebutkan kata iktasaba bizalika al-quwwah. Bizalika dami quwwatan fi jismihi radhiyallahu anhu wa ardah. Kekuatan pada tubuh badannya selepas itu luar biasa. Diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, fakana yasumu 7 ayyamin mutawasilah lail wa nahar. Beliau berpuasa siang malam, tidak buka puasa seminggu. Wa yuftiru fi yaumis samin, dan berbuka puasa pada hari ke-8. Walaupun puasa wisal diceritakan haram hukum dia kepada umat, boleh jadi ini ijtihadnya beliau yang beliau mengatakan tidak haram bagi pihaknya beliau. Tamam? Dan kemudian disebutkan lagi bahawa beliau menunaikan ibadah kepada Allah sepanjang malam yang tidak mampu orang meniru ibadah yang dilakukan oleh beliau. Yang disebutkan katakan Ibnu Zubair sajidan daimah, sentiasa sujud kepada Allah, maknanya sentiasa solat. Dan diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, wallahi laqad ra'aituhu qadha lailatan minal layali raki'an hatta asbah. Saya melihat Sayyidina Abdullah bin Zubair, kata Ibnu Abi Mulaikah, menunaikan solat rukuk sahaja sampai subuh. Sampai subuh. Dan kemudian diceritakan lagi, idza waqafa, disebut ni lailatan sajidan hatta asbah. Dan ada malam yang saya tengok dia sujud sahaja sampai subuh. Fakana idza waqafa bi salatihi ka'annahu sariyah la yataharrak. Dan kalau beliau berdiri menunaikan solat, seolah-olah beliau adalah tiang, tak bergerak sikit pun. Ada kadang dia berdiri lama, ada kadang dia sujudnya lama, ada kadang dia rukuknya lama. Dan sehingga dikatakan fayati al-hamam wal asafir fataqifu ala ra'sihi summa tatir. Dan ada burung boleh singgah atas kepala dia, dia ingat ni kayu. Karena khusyuknya solat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waktu beliau kecil, beliau ada keberanian yang luar biasa yang tak ada kepada kanak-kanak yang lain. Diceritakan bahawa satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu. Waktu ni beliau masih lagi pemuda.
Dan ketika Sayyidina Umar lalu tadi, Sayyidina Umar ditakuti. Orang-orang waktu zaman tu takut. Bukan sekadar orang aja, syaitan pun takut. Iblis pun lari. Jadi ketika Sayyidina Umar lalu, budak-budak muda pakat lari habis semua. Kecuali Sayyidina Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair duduk berdiri, tak lari. Dan kemudian Sayyidina Umar tanya kepada beliau. Sayyidina Umar kata, "Ma wara'aka ya Ibn Zubair?" Nah, apa khabar kamu wahai Ibn Zubair? Limadza lam tafir ma'an nas? Kenapa kamu tak lari dengan orang lain? Semua pakat lari tengok aku, kamu tak lari? Sayyidina Umar tanya. Maka kata Sayyidina Ibn Zubair, "Laisat tariq dayiqan fa awsa'u lak." Wahai Amirul Mukminin, jalan ini tidaklah terlalu sempit untuk saya kena lari bagi jalan kepada kamu. Jalan ini dah luah. Wa ma fa'altu dzamban fa aqafu. Dan saya juga tidak ada melakukan dosa apa-apa sehingga saya nak kena takut kepada kamu wahai Amirul Mukminin. Maka apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata, faqabbalahu Umaru. Sayyidina Umar cium dahinya beliau dan wada'a lahu, dan mendoakan kebaikan kepada beliau. Wahayya hadhihi al-butulah, dan beliau meraihkan keberanian yang luar biasa yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dan ni kata para masyayikh adalah barakahnya darah baginda Nabi yang ada dalam jasadnya beliau. Syuf, ibu ayah semua dapat apa waktu saya baca hadis tadi? Dapat apa? Saya tanya kepada ibu ayah semua, dapat apa waktu saya baca hadis tadi? Dapat kefahaman tentang para sahabat yang beradab dengan Rasul. Dapat kefahaman bagaimana cintanya baginda Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair sebagai anak saudara beliau. Dan bagaimana adabnya ketika menceritakan tentang apa yang berlaku di antara sahabat dengan baginda Nabi. Hati-hati ibu ayah semua dalam menceritakan tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan menambah hadis. Jangan menambah syarahan. Sehingga untuk menyedapkan ucapan kita, kita telah melangkaui khatil ahmar. Melangkaui sempadan merah kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ada khatil ahmar. Ada sempadan merah yang kena jaga. Jangan langkau benda tadi. Dan kalau kita tidak mampu untuk beradab pada waktu itu, hati-hati. Tak payah bercakap dengan sahabat Nabi. Karena tidak bercakap waktu itu lebih baik daripada kita bercakap. Karena gelincir kita dengan lidah menyebutkan yang tidak benar tentang para sahabat Nabi, ini adalah lebih buruk daripada kita berbohong. Lebih buruk daripada berbohong. Berbohong buruk maksudnya. Saya kata, oh rupanya berbohong tak buruk lah. Saya kata lebih buruk. Maknanya tu buruk. Yang ni lebih buruk lagi. Kenapa? Karena apatah lagi kalau kita berbohong dalam penceritaan kita tadi terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para ibu ayah dirahmati Allah. Lepas tu saya kata perlu kepada tulisan yang memahamkan bagaimana membaca sirah Nabi. Dan bagaimana diterapkan akhlak itu kepada para pembaca untuk setelah selesai bacaan berakhlak mereka dengan akhlak yang luar biasa terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza laisa takalluf. Tentu bukan dikira sebagai berlebihan dan bukan dikira sebagai terpaksa untuk kita nak cari jalan bagaimana beradab. Tak, karena ashabu Rasulillah ashabul adab, dan mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka diridai oleh Allah Taala. Dan ini bukan hanya khabar. Ini bukan hanya doa. Nah, walaupun dengan lafaz khabar, dan khabar tadi dengan makna sidq. Karena khabar kalau kita mengaji dalam mantik, maknanya ma yahtamilu sidqa wal kadhib, ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi. Ay bighaddin nazar an qailih. Sekarang ni ketika melihat yang menyebut kalam tadi Allah memaklumkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meredai mereka. Bagaimana Allah redha dengan para sahabat kalau mereka ni bukan orang-orang yang diredai oleh Nabi karena akhlak mereka yang luar biasa dengan Nabi. Dan apa yang kita nak kepada anak-anak kita dan generasi kita, kalau kita mengajarkan kepada umat berbicara tentang orang-orang salaf yang terdahulu, para aslaf kita yang terdahulu, para sahabat Nabi dan seumpama dengannya, kalau diucapkan dengan ucapan yang tidak beradab dengan mereka, hati-hati. Sebab tu kita kata lebih baik diam daripada kita bercakap dengan yang tidak sepatutnya terhadap sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Moga kita semua dijaga adab, diberikan kurnia adab kepada kita dengan para sahabat Nabi dan para akabir.
para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan para sahabat Nabi yang merupakan kibar awliya, dan dengan Nabi kita Muhammad yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin. Moga-moga kita semua mendapat kefahaman yang baik pada hari ini.